Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dini Haji Abdul Muhammad Sabri. Nombor matrik saya 275634. Tajuk yang saya pilih untuk report ini adalah saya memilih industri pelancongan. Okey, untuk pengenalan. Pertamanya, saya ingin membincangkan tentang perindustrian. Menurut kata Murray Brace, dia berkata perindustrian ni boleh diterangkan kepada dua bahagian. Okey, dua bentuk. Bentuk yang pertama, dalam pengertian sempit, ia dikatakan sebagai pembangunan sektor industri, dan dalam sektor yang daripada pandangan sektor yang luas, dia dikatakan pembangunan infrastruktur seperti stesen, tenaga dan kemudahan lain yang meningkat di kawasan setengah tempat. Okey. Banyak ahli ekonomi mengatakan bahawa mereka menganggap perindustrian ini sebagai satu pembangkit ekonomi secara keseluruhan. Projek-projek pembangunan ini biasanya bercorak intensif modal menjadi pendorong kepada ekonomi pembangunan sesuatu kawasan. Kawasan sekitar sesebuah projek itu maksudnya akan mendapat faedah melalui pembangunan di kawasan tersebut. Okay. Pelancongan pula merupakan salah satu perindustrian yang memberi sumbangan yang tinggi kepada sesebuah negara, terutamanya di negara Malaysia. Pada era 1960-an, industri pelancongan di Malaysia tidak seberapa, akan tetapi semakin meningkat tahun, Malaysia semakin maju dan kini kian maju dan banyak pelancong yang datang melancongkan di negara kita, dan ia memberi semangat yang banyak kepada negara Malaysia. Pelancongan dikatakan merujuk kepada melawat, memerah atau melancong dari satu tempat ke satu tempat yang lain melebihi daripada 50 batu atau tidak melebihi 1 tahun. Okey, pelancongan boleh dikatakan pergerakan manusia ke destinasi lain dari tempat kerja mereka dah tinggal di sana dan tidak melebihi 1 tahun. Okey, pelancongan juga mungkin boleh dilakukan di dalam atau di luar negara. Ia boleh pergi ke luar negara, ke antarabangsa. Okey. Industri pelancongan ini memberi impak yang besar kepada sesebuah negara, terutamanya Malaysia. Dia memberi income ekonomi yang tinggi kepada negara. Oleh itu, Malaysia sentiasa memperbaiki sektor pelancongan. Malaysia juga dikenal sebagai sesebuah negara yang mempunyai flora dan fauna yang keistimewaannya tersendiri. Oleh yang demikian, ia dengan kebijaksanaan kerajaan dalam membangunkan sektor pelancongan, ia telah dapat menarik pelancong-pelancong luar ke dalam negara, dan disebabkan itu income dan mata wang negara telah meningkat, mata wang ringgit telah meningkat, dan memudahkan kita untuk membeli, memudahkan urusan jual beli oleh kerajaan. Okey. Prestasi dan sumbangan industri pelancongan ini adalah, yang pertamanya adalah mata wang. Dalam era globalisasi ini, banyak negara dunia berlumba-lumba memajukan industri pelancongan untuk tukaran mata wang yang lumayan. Dari segi ekonomi, industri pelancongan dapat meningkatkan ekonomi melalui pengaliran mata wang asing yang masuk ke negara kita. Pelancong asing antarabangsa perlu menukar wang mereka kepada ringgit Malaysia untuk berbelanja di sini. Penukaran mata wang ini dapat dilakukan di bank-bank yang berada di Malaysia atau di tempat penukaran mata wang. Mata wang asing ini dapat digunakan untuk membeli barangan import dari luar negara. Pengaliran mata wang asing ini bukan sahaja menguntungkan pihak
perniagaan sahaja, malah dapat digunakan untuk membeli barangan keperluan asas untuk rakyat di tempatan dari luar negara. Pelancongan dan pelawat domestik. Pelancongan bukanlah sesuatu yang baru. Sejak dulu lagi pelancongan merupakan faktor utama yang memberi kesan positif kepada negara. Pelancongan domestik adalah pelancongan yang dilakukan oleh rakyat Malaysia sendiri yang membelanja hanya dan melancong di dalam negara. Okey, merujuk kepada statistik, pada tahun 2018 telah meningkat lebih banyak berbanding pada 2017. Ini menunjukkan kesan positif daripada industri pelancongan ini telah memberi positif yang baik dan telah meningkatkan income negara. Statistik menunjukkan pelancongan domestik pada 2018 telah meningkat naik daripada tahun 2017. Ini membuktikan bahawa industri pelancongan memberi kesan positif kepada ekonomi Malaysia. Peningkatan ini juga meningkatkan imej negara sebagai sebuah tempat yang mampu untuk melancong. Perbelanjaan pada tahun 2018 agak lebih tinggi berbanding pada tahun 2017 yang sebanyak jumlah RM92,561 juta berbanding pada RM83,103 juta. Pada tahun 2018 bilangan pelawat lebih tinggi pada tahun 2018 berbanding 2017 dan ini telah menyebabkan perbelanjaan sentiasa berlaku di dalam Malaysia dan menyebabkan telah meningkatnya ekonomi negara ini. Ini membuktikan bahawa perbelanjaan di dalam pelancongan domestik ini memberi kesan yang positif kepada Malaysia. Hal ini menyebabkan kerajaan Malaysia amat fokus kepada pembelanjaan terhadap pelancongan domestik. Seterusnya, kebudayaan Malaysia. Malaysia juga terkenal dengan masyarakat yang majmuk. Di Malaysia terdapat banyak kaum dan 3 kaum terbesar adalah Melayu, Cina dan India. Dan terbanyak juga kaum-kaum lain seperti Iban dan lain-lain. Okey. Hal ini menunjukkan keunikan negara Malaysia dan ini menyebabkan akan menarik perhatian kepada pelancong luar untuk melancong ke negara kita. Okey, Malaysia juga mereka akan ingin mempelajari adat-adat dan juga adab yang terdapat terhadap setiap kaum. Contohnya seperti di kaum Melayu, kita hanya menunjukkan dengan kain batik, baju Melayu, baju kurung, baju Cina dan baju Cina, ini tradisi baju Cina dan India. Dan selain itu juga kita juga mempunyai makanan-makanan yang tersendiri dan masakan Melayu, masakan Cina dan masakan India, dan ini menyebabkan mereka ini akan melancong ke negara kita. Kebanyakan orang yang akan melancong akan mempelajari tradisi di sebuah negara tersebut dan mereka akan mencuba makanan-makanan yang terdapat di negara tersebut. Dasar-dasar kerajaan terhadap industri pelancongan. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya (MOTAJ) juga melancarkan dasar baharu iaitu Dasar Pelancongan Negara (DPN 2030) dan Dasar Kebudayaan Kebangsaan (DKN) pada tahun ini bertujuan untuk memacu sektor pelancongan serta kebudayaan. Menurut Menteri Pelancongan, Datuk Mohammadin Katapi berkata, DPN 2030 memberi tumpuan kepada usaha meningkatkan pendapatan negara, menggalakkan kerjasama dan pelaburan memperkasa masyarakat setempat serta mengukuhkan daya tahan industri pelancongan. 6 teras utama akan dilaksanakan iaitu transformasi terurus, mewujudkan zon pelaburan pelancongan, digitalisasi pelancongan, meningkatkan pengalaman dan kepuasan pelancong, memperkukuhkan komitmen terhadap pelancongan lestari serta meningkatkan kapasiti modal insan. Selain itu, tahun 2020 merupakan tahun penting kepada negara, khususnya MOTAJ kerana tahun ini merupakan tahun melawat Malaysia 2020. Ini adalah misi nasional yang telah ditetapkan untuk menarik kehadiran 30 juta lebih kurang pelancong asing yang menjadi sasaran perbelanjaan pelancong hampir kepada 100 bilion. Mengulas pencapaian
Kementerian pada 2019, Muhammadin berkata, di bawah petunjuk prestasi utama Menteri MPI 2019, Mumtaz berjaya melaksanakan hampir semua aktiviti teras dalam sektor pemerkasaan pelancongan dan sektor pemerkasaan kebudayaan dengan proses membanggakan bersanding kementerian lain. Masalah-masalah yang dihadapi oleh industri pelancongan. 5.1 Isu semasa. Okey, pada tahun ini negara Malaysia telah digemparkan dan negara-negara ini telah digemparkan dengan sesuatu wabak yang amat berbahaya, iaitu dikenali sebagai COVID-19, Coronavirus 2019 namanya. Okey, wabak ini sangat berbahaya. Ia merebak melalui bersin, demam atau batuk. Okey, dan wabak ini membolehkan seseorang itu mati dan ia amat membahayakan. Oleh disebabkan itu, wabak ini telah merebak ke hampir seluruh negara dan menyebabkan banyak kematian yang berlaku dan ramai yang berjangkit. Okey, disebabkan itu Malaysia telah mengambil tindakan untuk mengadakan PKP, pengawalan kawalan pergerakan. Okey, dan ini menyebabkan semua orang tidak dibenarkan untuk bekerja dan hanya untuk berada di rumah sahaja dan hanya keluar jika mampu ataupun hal itu penting. Ya. Okey, disebabkan itu negara Malaysia telah tidak membenarkan proses pengeluaran dan pemasukan pelancong, dan ini menyebabkan memberi kesan yang negatif kepada industri pelancong dan menyebabkan industri pelancongan menjadi menurun dan menyebabkan alas contohnya kepada zoo negara. Zoo negara memerlukan wang untuk memberi makan dan menjaga haiwan-haiwan yang berada sana, dan disebabkan berlakunya PKP ini mereka memulakan buang sumbangan daripada syarikat lain, daripada kerajaan dan sebagainya, untuk tujuannya adalah untuk memberi makan dan minum dan menjaga kepada haiwan-haiwan. Okay, ini membuktikan bahawa industri pelancongan terkesan amat sekali berkaitan dengan COVID-19 ini. Akan tetapi hampir kepada 3 bulan yang sudah berlalu, kerajaan telah memperkenalkan PKPP, pengawalan kawalan pergerakan pemulihan, iaitu yang kini telah berada proses pemulihan. Berterima kasih kepada frontliner yang telah berjuang untuk mempertahankan negara demi melawan virus ini. Walaupun masih tidak dapat lagi vaksin untuk melawan wabak ini, akan tetapi hasil daripada orang ramai, kerjasama daripada orang ramai dan kementerian dapat juga melawan wabak ini. Okey, kerajaan telah membenarkan pelancongan domestik di dalam negara, dan ini telah memberi kesan yang positif dan memberi industri pelancongan nafas baharu untuk memulakan semula proses pelancongan. Alam sekitar. Negara Malaysia terkenal dengan sebuah negara yang mempunyai flora dan fauna yang cantik. Kecantikan alam semula di negara ini merupakan tulang belakang kepada industri pelancongan. Akan tetapi pencemaran alam sekitar sering berlaku. Hal ini kerana terdapat beberapa individu yang tidak bertanggungjawab dalam menjaga alam semula. Menurut Dr. Yeh Kim Leng, Malaysia terpaksa menghadapi pencemaran udara akibat daripada jerbu teruk telah menjadi sektor pelancongan negara yang menyumbang kira-kira 6% kepada ekonomi negara Malaysia. Sekiranya pencemaran ini melanda dan berterusan secara meluas, ini menyebabkan pelancong-pelancong luar tidak ingin untuk melancong ke negara kita. Selain itu, Malaysia kini kian maju berbanding dahulu. Banyak bangunan-bangunan yang telah dibina dan menyebabkan semua flora dan fauna makin kian hapus, dan ini menyebabkan kurangnya kecantikan di dalam negara kita. Disebabkan itu, kita hendaklah untuk menjaga flora dan fauna yang memberi
yang merupakan tulang belakang kepada industri pelancongan. Kejatuhan wang ringgit Malaysia. Nilai mata wang ringgit Malaysia adalah penting terhadap ekonomi sebuah negara, terutamanya negara kita iaitu Malaysia. Hal ini kerana mata wang digunakan untuk faedah negara, terutamanya dalam urusan perdagangan. Kejatuhan ringgit Malaysia akan mengubah ekonomi negara dan sektor pelancongan terutamanya. Kejatuhan yang teruk akan menyebabkan berlakunya inflasi di negara. Kejatuhan nilai ringgit berbanding dolar Amerika Syarikat merupakan salah satu punca utama yang menurun kepada kenaikan kos sara hidup. Sekiranya pelancong luar tidak melancongkan dana kita, nilai wang ringgit akan menurun dan menyebabkan negara kita tidak menjadi sebuah negara. Kesimpulannya, industri pelancongan merupakan antara industri yang terbesar yang menyumbang kepada ekonomi negara kita iaitu Malaysia. Ia merupakan salah satu faktor penting bagi meningkatkan hasil pendapatan negara melalui peningkatan jumlah pelancong yang berkunjung. Setiap pergerakan dan pergerakan para pelancong yang mengunjung akan meningkatkan pendapatan negara melalui cukai pembeli belah, cukai penginapan, cukai makanan dan juga pertukaran mata wang asing. Di samping itu, industri pelancongan juga mampu menjana pendapatan kepada penduduk tempatan yang melibatkan diri dalam industri pelancongan. Akan tetapi, tahun demi tahun terdapat pelbagai masalah yang dihadapi oleh industri pelancongan. Oleh itu, diharapkan semua pihak, bukan sahaja kerajaan Malaysia, akan tetapi semua pihak dari semua sudut merupakan tanggungjawab besar dalam menjaga ekonomi industri pelancongan. Kerana industri pelancongan adalah industri yang memberi kesan yang positif dan memberi impak yang tinggi kepada ekonomi negara, dan disebabkan itu semua hendaklah bertanggungjawab dalam menarik kedatangan pelancong dan memajukan industri pelancongan.